Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa adabana wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh para pegawai dan jawatankuasa surau yang saya hormati dan saya amat muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rasa terlalu amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah. Ya, kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita untuk kita bertemu dalam rumah Allah. Ya, buat sekian kalinya. Maknanya Allah taala masih lagi memberi kesempatan waktu untuk kita hadir beribadah di rumahnya. Ya, moga-moga Allah taala, tuan-tuan sekalian, meneruskan kurniaan anugerah limpahan ini, ya, sehinggalah sampai kepada satu waktu Allah tentukan untuk kita bertemu dengan Allah, ya, di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah juga kita bersyukur kerana Allah taala mengizinkan kita untuk berada pada bulan yang mulia, bulan kelahiran, ya, junjungan Sayyidina Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bulan ini antara bulan yang teragung, bulan yang termulia, bulan yang penuh dengan barakah. Ya, kerana lahirnya pada bulan ini adalah lahirnya insan yang termulia, insan yang teragung, insan yang penuh dengan barakah, yang membawa keberkatan, kerahmatan dalam kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan. Maka sedikit masa yang ada, tuan-tuan, ya, bukan sekadar kita kata ceramah, tidaklah, sebagai tazkirah. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri, saya ingatkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ulama mengatakan Maulidun Nabi kerana bulan ini bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga disebut Maulidur Rasul, ya, bulan kelahiran seorang rasul, kerana Nabi ini adalah Nabi yang menjadi seorang rasul. Dia juga disebut Maulidul Huda, ataupun baca baris bawah pun boleh, Maulidil Huda. Ya, lahirnya seorang insan yang membawa petunjuk, ya, dalam kehidupan kita, sehinggalah kita berjalan di atas jalan petunjuk, yang akhirnya akan membawa diri dan keluarga kita sebuah kejayaan, ya, berada dalam syurga Allah suatu hari nanti, di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak sebut 3 perkara lah, ya, 3 perkara. Cuma sebelum itu saya nak sebut sebagai sedikit mukaddimahnya, di saat kita berbicara tentang maulid, tentang kelahiran junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa sahaja kita berbicara, sama ada tentang maulid, tentang hijratul rasul, tentang Isra wal Mi'raj, dan apa sahaja berkait dengan Nabi ini, kita kena lihat pada 3 perkara, ya, 3 sudut. 3 sudut. Sudut pertama ialah kita kena lihat dari segi suratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu gambaran diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita nak mendetaili berkait dengan gambaran diri Nabi ini, rupa paras Nabi, ya, segala perkara yang berkait dengan tubuh Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, cara Nabi makan dan minum, ya, cara Nabi senyum dan sebagainya, itu disebut suratun Nabi, gambaran zahir Nabi. Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua ialah sirah. Kita lihat dari sudut sirah. Apa makna sirah? Perjalanan hidup Nabi. Dan mungkin malam ni tuan-tuan sekalian, bila mana kita berbicara soal lahirnya Sayyidina Rasulullah SAW, maka dia berkait dengan sirah, ya, perjalanan hidup Nabi, bermula Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat. Yang ketiganya ialah sarirah. Apa makna sarirah? Jiwa dalam Nabi. Seorang Nabi yang paling mencintai umatnya, seorang Nabi yang paling menyayangi umatnya,
ya seorang Nabi yang kita tak lahir lagi dia sudah berdoa untuk kita. Itu jiwa Nabi, ya, penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Itu yang pertama saya nak sebut. Yang keduanya ialah sedikit mukadimah ni tuan-tuan ya. Yang kedua, bila mana kita berbicara sama ada tentang surah Nabi, tentang sirah Nabi, tentang sariratun Nabi, boleh tulis ya. Surah dengan huruf sad, sad waw ra, sad waw ra ta marbutah. Suratun dengan huruf sad. Ini gambaran zahir diri Nabi. Rambut Nabi, ya, janggut Nabi, serban Nabi, jubah Nabi, dan kita sedia maklum lah. Yang tu tuan-tuan beli kitab Syama'il Muhammadiyah. Dah banyak dah ustaz-ustaz kita baca di surau. Dulu tak ramai. Akhir-akhir ni ustaz-ustaz kita kadang-kadang kita buat daurah. Ya, saya pernah buat kitab tersebut, kitab daurah di madrasah saya dulu. Ya, dekat seminggu baru khatam. Ya, pagi sampai petang, seminggu. Khatam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sirah dengan huruf sin. Sin, ya, ra, ta marbutah, siratun Nabi. Maka sirah ni ialah bermula daripada Nabi lahir sampailah kepada Nabi wafat. Ada satu lagi, sarirah, huruf sin juga. Sin, ra, ya, ra, ta marbutah, sariratun. Apa makna sarirah? Jiwa dalam Nabi. Ya. Nabi begitu sekali tuan-tuan, sentiasa merindui kita, sentiasa berdoa kepada kita. Bahkan kalau kita bagi salam, langsung Nabi jawab. Sebab tu dalam solat kita bagi salam, assalamu alaika ayyuhan nabi. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, huruf kaf ini dia panggil dhamir mukhatab. Apa makna dhamir mukhatab? Satu ganti nama yang orang tu ada depan kita. Dan dia seorang. Kalau ramai, assalamualaikum. Kita tak kata ramai, kita kata assalamu alaika ayyuhan nabi. Maknanya bahasa tersebut dia panggil apa? Uslub al-lughah. Bahasa, gaya bahasa itu seolah Nabi di depan kita. Salam sejahtera kepada engkau. Kalau dia tak ada depan kita, kita tak boleh kata assalamu alaika, assalamu alaihi, salam sejahtera ke atasnya. Tapi assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, ayuhan Nabi. Maknanya Nabi duduk depan kita. Itu dari sudut bahasanya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah hidup kita ni, kita tak boleh tidak mesti Nabi duduk depan kita. Dari sudut apa? Dari sudut ajarannya, sunnahnya, apa yang ditinggalkannya. Sehingga sembahyang pun assalamu alaika ayuhan Nabi. Baik, maka di saat kita berbicara tentang suratun Nabi atau kita berbicara tentang siratun Nabi, kita berbicara tentang sariratun Nabi, bicara ini adalah bicara iman. Bukan sekadar bicara faham, tapi dia bicara iman. Sebut pasal Nabi, ia berkait dengan iman. Apa makna iman? Iman itu ialah sesuatu yang kita rasa percaya. Di mana iman itu tuan-tuan? Iman itu di hati. Tujuan apa Allah letak iman di hati? Kerana hati itu ada rasa. Maka apa makna iman? Rasa percaya, rasa yakin. Maka sekarang kita sedang berbicara tentang sebuah rasa kepercayaan kita kepada seorang Nabi yang lahir. Ya, disebut maulid. Dulu sebut maulud. Maulud bayi tu. Yang lahir, bayi lahir tu, bayi tu maulud. Iaitu yang dilahirkan. Bayi tu. Kalau maulid, lam baca baris bawah, yang tu ialah kita bincang pasal tarikhnya, hari lahirnya, kenapa dia lahir, apa tujuan dia lahir, lepas dia lahir tu apa dia jadi. Itu maulid. Kalau maulud, tu bayi tu. Bayi. Kita tak boleh bincang pasal maulud sebab bayi tu dah tak ada dah. Nabi dah lahir dah, Nabi dah besar dah, Nabi dah wafat dah. Maka bincang pasal maulid. Baik, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Biar ada rasa dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, di saat kita berbicara soal Sayyidina Rasulullah SAW. Rasa apa? Rasa kepercayaan penuh kepada Sayyidina Rasulullah. Rasa kepercayaan penuh. Bahkan rasa itu kalau boleh tenggelam dan menguasai jiwa saya, jiwa tuan-tuan. Okey ya? Baik. Maka perkara pertama saya nak sebut pada malam ni tuan-tuan, di saat kita merasai kepercayaan, merasai sebuah keyakinan terhadap diri Sayyidina Rasulullah sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kekasih Allah, maka kita kena rasa gembira di hari lahir dia.
Kita dah percaya padanya? Dah. Kita yakin kepada dirinya? Dah. Kita yakin dah percaya pada ajarannya? Ya. Kita beramal dengan ajarannya? Ya. Maka hari ini tuan-tuan sekalian, kita dapat sujud pada Allah. Hari ini kita dapat doa pada Allah. Hari ini kita dapat mengenal Allah. Gembira tak kita? Gembira. Sebab apa? Sebab dia. Sebab dia lahir. Kalau dia tidak lahir, tak tahu kita ikut siapa pada hari ini. Dengan sebab Sayyidina Rasulullah lahir inilah, maka dipilihnya jadi Nabi. Allah pilihnya jadi Nabi. Allah pilih ya Sayyidina Rasulullah menjadi Rasul. Maka hari ini, inilah kegembiraan yang saya dengan tuan-tuan ada. Ya, gembira tak? Sebab tu tuan-tuan, di saat kita tak dapat datang surau, subhanallah, 1001 kesedihan dalam hati kita. Betul tuan ya? Tuan-tuan rasa apa? Allah, tolonglah ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Janganlah lama lagi ya Allah. Kita dah lama, dah pendek dah tuan-tuan. Dah setahun lebih tak datang surau. Allah, kenapa? Tapi bila mana saat dibuka tuan-tuan sekalian, tak apalah, pakai mask, pakai je lah. Ya. Jarak-jarak je lah, janji kita dapat datang surau. Gembira tak tuan-tuan? Kegembiraan. Saya bawa contoh-contoh yang pernah saya baca dulu pada tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka, kalau tidak kerana engkau wahai Nabi Muhammad, ya zinatal wujud, wahai yang menghias kehidupan. Hidup ni tuan-tuan, kita sedang melalui sebuah kehidupan yang indah. Mungkin kita tak perasan, mungkin kita tak rasa. Inilah kehidupan yang terindah ya. Tak ada yang lebih indah di saat kita boleh datang ke rumah Allah, mengenal Allah, sujud beribadah pada Allah. Siapa ajar kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laulaka, kalau tidak kerana engkau wahai ya zinatal wujud, yang menghias keindahan hidup ini, ma taba aishi, tak ada untungnya hidup aku. Wala wujudi, tak ada beruntungnya kewujudanku. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i, dan tidak ada indahnya pada rukukku dan sujudku. Ni tuan-tuan, ini kata ulama dalam lantunan bahasa. Baik, maka pertama sekali mesti bergembira. Sekarang biar Allah nampak dalam hati saya, sekarang biar Allah nampak dalam hati tuan-tuan, gembiranya kita tentang hari lahir Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak tunjuk contoh tuan-tuan. Ada orang tanya kita, ustaz, yang kita duduk sibuk-sibuk ni bincang pasal hari lahir Nabi ni, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, Allah sendiri bincang pasal hari kelahiran dalam Quran. Allah sendiri mengkhabarkan berita gembira di dalam Al-Quran. Surah Maryam ayat 7. Surah Maryam ayat 7. Allah berbicara soal hari kelahiran. Oh, kalau macam tu bolehlah saya sambut hari lahir ayah saya? Boleh. Hari lahir mak saya? Boleh. Hari lahir anak saya? Boleh. Sebab apa? Allah bicara dalam Quran hari lahir. Surah Maryam ayat 7. Satu lagi saya nak baca, surah Maryam ayat 15. Ada dua ayat, ada tiga ayat, tapi dua cukuplah tuan-tuan. Satu ayat Allah sebut apa dalam surah Maryam ayat 7? Allah kata, ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna nubashiruka, kami kata Allah ingin memberi kabar gembira kepadamu. Maka bergembiralah dengan kabar gembira ini. Apakah kabar gembira? Bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan anakmu yang akan lahir, yang kami bagi nama dia Yahya. Yang mana Yahya ini, nama Yahya yang kami bagi nama ni, lam naj'al lahu min qablu samiyya, kami tak pernah bagi lagi nama ni kepada nama nabi-nabi sebelum daripada ini, orang-orang sebelum ini. Itu Allah cerita pasal berita gembira dengan hari lahir seorang bayi. Bayi itu Allah bagi nama Yahya. Siapa yang dapat berita gembira? Nabi Zakaria. Nampak tuan-tuan? Baik, ayat surah Maryam ayat 15. Allah kata apa? Allah ucap salam sejahtera di hari lahir. Jadi pertama, hari lahir ni boleh kita bercakap tak? Boleh.
Sebab Allah sendiri berbicara dalam Quran. Walaupun Allah cerita pasal Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, tapi ayat tu ayat Quran untuk kita umat Nabi Muhammad, kerana Quran itu untuk kita. Baik, yang keduanya ialah Allah mengucapkan salam sejahtera. Surah Maryam ayat 15. Wassalamun alaih, dan salam sejahtera ke atasnya, ke atas Nabi Yahya. Bila? Yauma wulida, pada hari dia lahir. Ini bicara tentang hari kelahiran. Saya pelik tuan-tuan, orang duk mengamuk kat luar tak boleh sambut maulid sebab bid'ah, sebab Nabi tak buat. Allah cerita pasal hari lahir. Tuan Haji bila hari lahir? Bagi tahu kat isteri, kat anak-anak. Ayah ni, papa ni, hari lahir papa sekian-sekian. Tolong sambut. Allah sambut, ambil Allah sambut. Saya ulang lagi sekali. Wassalamun, Allah ucap salam. Pertama, khabarkan berita gembira dan bergembira dengan khabar kelahiran. Yang kedua, boleh tak ucap salam, selamat happy birthday ke apa? Selamat hari lahir. Boleh. Allah sebut wassalamun, salam sejahtera alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi Yahya, yauma wulida, pada hari dia lahir. Wa yauma yamutu, pada hari dia meninggal dunia. Wa yauma yub'atsu hayya, dan salam sejahtera ke atas Nabi Yahya di saat dia dibangkitkan setelah dimatikan oleh Allah. Kenapa Nabi Yahya dicerita seumpama ni tuan-tuan? Ada satu hadis, saya ringkas-ringkaskan tuan-tuan. Saya ringkas-ringkaskan, bila mana ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka Allah bawa mati duduk tengah-tengah antara syurga dan neraka, dan Allah rupakan mati itu dalam bentuk kibas ataupun kambing. Maka Allah panggil Nabi Yahya supaya sembelih mati itu. Apa makna Yahya? Hidup. Siapa-siapa nak hidup lama, bagi nama Yahya. Sebab Yahya tu hidup. Orang doa hidup. InsyaAllah lah tuan-tuan sekalian, ya. InsyaAllah. Tapi Nabi Yahya tu pun meninggal dunia juga. Tapi Nabi Yahya ni kenapa dinamakan Yahya? Kerana dia akan sembelih mati di akhirat nanti. Maka mati tidak akan ada lagi mati. Maka ahli syurga bergembira bersungguh-sungguh. Kenapa? Dia tak akan mati selama-lamanya. Ahli neraka rasa derita betul-betul kerana tak ada lagi mati. Dia akan derita selama-lamanya. Maka itulah Nabi Yahya, peranan dia, sehingga Allah ucap salam sejahtera ke atas Nabi Yahya. Cuma kita tak nak bincang tajuk itu. Kita nak bincang bahawa ada tak ayat Quran yang cerita pasal hari lahir? Ada. Ada tak ayat Quran cerita pasal bergembira pada hari lahir? Ada. Ada tak ucapan salam sejahtera kepada orang yang lahir? Ada. Maka kalau Allah sebut cerita tentang Nabi Yahya dan bergembira tentang Nabi Zakaria bergembira dengan Nabi Yahya, kita lebih utama bergembira dengan Nabi kita. Kerana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pertama saya nak sebut pada ni tuan-tuan sekalian ialah rasa gembira. Sepatutnya setiap minggu kita rasa gembira. Sebab Nabi lahir hari Isnin. Bagaimana nak bergembira pada hari Isnin? Puasa. Kemudian berbuka. Buka tu lah gembira. Kenapa puasa hari ni? Ini hari Isnin. Hari apa ni? Hari lahir Nabi. Sebab tu orang kata, Nabi sambut tak hari lahir? Ya, Nabi sambut. Kan orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Isnin? Nabi kata, aku ingatkan hari Isnin ni, kenapa aku puasa? Sebab aku nak peringatkan, itulah hari lahir aku. Ada hadis Nabi jawab tuan-tuan sekalian. Saya ada satu buku, tapi saya tak nak baca lah malam ni. Mungkin malam-malam kita boleh baca 25 dalil untuk menyambut Maulidun Nabi, Maulidun Rasul. Salah satunya ialah kenapa puasa hari Isnin? Bila mana ditanya pada Nabi, Nabi kata hari itu ada hari aku lahir. Jadi hari lahir Nabi kena puasa. Bila nak gembira? Gembira masa berbuka tu tuan-tuan. Memang gembira, memang seronok. Okey, itu satu tuan-tuan sekalian, ya. Maka kena ada, biar Allah nampak dalam hati saya, Allah nampak dalam hati tuan-tuan, rasa kegembiraan. Baik, yang kedua saya nak sebut tuan-tuan. Yang kedua ialah bila mana berbicara soal Nabi ini kata ulama. Ni kitab ni saya baca ringkas-ringkas lah tuan-tuan. Saya baca ringkas. Antara kitabnya ialah Nihayatus Safa fi Mahabbatil Mustafa Sayyidina Rasulullah. Kitab yang bertajuk Nihayatus Safa fi Mahabbatil Mustafa Sayyidina Rasulullah SAW. Dalam kitab ni dia kata apa tuan-tuan? Dia sebut kepada kita bahawa Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain, dia datang kepada umatnya dengan membawa risalah, ya, dengan membawa dengan membawa rahmat, ya, membawa rahmat. Tetapi Nabi Muhammad hadir dalam hidup kita. Nabi itu rahmat dan yang dibawa itu rahmat. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Ya, Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain datang dalam hidup umat masing-masing. Dia bawa diri dia tak? Dia tu bawa rahmat. Ajarannya dengan ajaran imannya, dengan ajaran tauhidnya, maka bawa rahmat.
Tapi Nabi SAW, Nabi itu rahmat. Nabi itu rahmat. Dan yang Nabi bawa tu Islamnya, Al-Qurannya, ajarannya itu rahmat. Jadi dua rahmat. Diri Nabi itu rahmat. Yang tuan-tuan sekalian sedia maklumlah, kalau nak cerita kisahnya tuan-tuan dah ingat semua dah. Ya, masa Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ni. Bukan subhanallah. Halimatus Sa'diyah, minta maaf tuan-tuan. Halimatus Sa'diyah ni, ya, maka dia nak datang ke Mekah, nak dapatkan bayi-bayi untuk disusukan tu. Kan diceritakan unta dia sakit kaki. Ada setengah riwayat kata unta dia ni unta yang kurus. Ya, ada setengah mengatakan unta sakit kaki. Tuan-tuan bacalah dalam kitab-kitab Sirah Ibnu Hisham dan sebagainya. Antara kitab besar dalam kitab sirah ni ialah Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca lagi supaya memahami kisah itu, tuan-tuan baca kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah Dr. Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti. Saya masa tu tuan-tuan, kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni saya menadah dengan almarhum Tok Guru Aziz ni sebiji-sebiji. Tok Guru ni dia baca kitab tu. Dan Tok Guru ni dia baca kitab Arab. Dia jarang baca kitab Malaysia ni. Kitab Malaysia pula dah tuan-tuan. Kitab bahasa Jawi, bahasa Rumi. Tak ada. Dia baca kitab Arab dan dia baca satu-satu. Dia baca satu-satu. Saya pun ingat nak baca tapi tuan-tuan tak cukup masa ni. Tak cukup masa ni. Kitab ni kitab Arab juga saya baca ni. Tapi alhamdulillah, ya, disebut bahawa Nabi lain bawa rahmat, tapi Nabi Muhammad diri dia tu adalah rahmat. Mana bukti? Di saat Halimatus Sa'diyah sampai lewat ke Mekah, dia ambil Nabi. Ya, kerana dah bayi-bayi lain dah habis dah. Tuan-tuan pun tahu, tak saya cerita lagi. Tapi bila mana balik, unta dia jadi kuat, dia boleh potong tuan-tuan. Yang lain dah balik dah. Tapi dia sampai dulu. Dia sampai saja, masa ni tak dilantik jadi rasul lagi. Nabi sampai saja di perkampungan Halimatus Sa'diyah ni, terus hujan turun. Kerana masa tu masa kemarau kan, kampung Bani Sa'ad pada masa tu ditimpa kemarau. Kemudian Halimatus Sa'diyah ni tuan-tuan, selalunya susu dia tak banyak. Ya, kalau anak dia seorang pun cukup-cukup susu dia. Tapi bila mana bawa Nabi, susu dia jadi banyak, cukup untuk Nabi, cukup untuk anak kecil dia. Kemudian dia suruh suami dia pergi, orang panggil apa, perah susu kambing, yang mana di setengah dalam kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti itu dia kata kambing uncang susu dia kering. Tapi bila mana Nabi sampai saja, ya, tak duduk lagi, sampai saja suami dia keluar daripada rumah nak pegang susu, penuh susu kambing tuan-tuan. Maknanya siapa? Diri Nabi itu rahmat. Tapi yang paling indah yang saya masa tu, almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi berbekam. Nabi panggil seorang sahabat, ya, tolong tanam darah bekam. Darah ni satu dia najis, darah bekam pula tuan-tuan, dia darah najis dan penyakit. Jangan buang gitu, dia tersebar penyakit, maka kena tanam, sunnah dia kena tanam. Baik, sahabat ni ambil darah Nabi nak pergi tanam. Akhir sekali dia pun fikir, macam mana aku nak tanam darah yang mulia? Ini bukan darah-darah kita ni, tuan-tuan, darah seorang insan secara mutlak mulia. Nak banding dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, nak banding dengan malaikatnya. Akhir sekali tuan-tuan dia minum. Dia minum darah Nabi, kata almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harun, dia cerita. Yang masa kami duduk mengaji rawatan syifa dulu, dia minum. Akhir sekali dia datang kat Nabi, Nabi tanya dah tanam dah. Tuan-tuan, oleh kerana Nabi bijak juga dia tuan-tuan. Memang bijak, bukan memang bijak jugalah, memang bijak lah sahabat Nabi ni tuan-tuan. Nabi suruh tanam kat mana? Kat tanah. Habis kita ni apa? Tanah lah kan. Akhir sekali Nabi kata dah tanam dah. Kamu tanam kat mana? Dia cakap hafartu fi batni, aku tanam dalam perutku. Nabi cakap apa tuan-tuan? Nabi kata perut kamu tak akan kena penyakit selama-lamanya. Nabi tu rahmat. Kan ada seorang sahabat Nabi, bila mana Nabi saat-saat akhir, Nabi tanya, ya, mungkin aku pernah sakitkan hati kamu, aku pernah buat apa pada kamu. Ada kan seorang sahabat Nabi betulkan saf, dia ke depan sikit, Nabi tolak sikit ke belakang. Ni cerita ringkas, tuan-tuan pun dah tahu dah. Akhir sekali hari ni siapa nak balas, dia kata aku nak balas, kamu pernah buat aku sakit hati begini. Kamu pernah sentuh perut begini, tolong buka. Tuan-tuan sekalian, dia buka, Nabi pun buka baju. Sahabat Nabi lain marah, tapi dia cerdik. Tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi ni dia pergi peluk Nabi. Nabi kata bila mana kulit dia telah bersentuh dengan kulit Nabi, api neraka tak akan bakar dia. Itu Nabi. Macam mana saya dengan tuan-tuan nak dapat kedudukan ini dengan Sayyidina Rasulullah SAW? Satu je cara tuan-tuan, solat hajat, menangis sungguh-sungguh pada Allah, minta bermimpi dengan Nabi, minta dengan Allah izinkan kita mimpi jumpa Nabi, dan tolong bersalam dengan Nabi. Saya tuan-tuan secara jujurnya, saya rasa tuan-tuan pun sama lah macam saya, lebih kurang lah ya, sama lah kita ya. Ke tak sama? Tak cukup serius.
Betul tuan-tuan. Tuan-tuan dah mimpi jumpa Nabi dah? Dah pernah? Belum ya? Guru saya kata siapa-siapa yang umur 40, dia dah umur 40, sekali pun dia tak pernah mimpi jumpa Nabi, maka ada masalah dalam hidup dia. Maka tolong tuan-tuan sekalian, bermula pada malam ni, ada seorang makcik, ada cerita makcik, ada saya cerita ringkas. Makcik ni dia mimpi tiap-tiap malam jumpa Nabi. Tiap-tiap malam tuan-tuan jumpa Nabi. Satu ketika seminggu dia tak mimpi jumpa Nabi, dia pun menangis. Dia jumpa seorang ulama, dia tanya, dia kata, wahai ulama, aku dah, macam mana aku nak buat? Dah seminggu tak jumpa Nabi. Habis sebelum ni macam mana? Sebelum ni tiap-tiap malam jumpa Nabi. Apa yang kamu amal? 15,000 satu hari aku selawat pada Nabi. Maknanya seriusnya ada orang ni tuan-tuan, nak mimpi jumpa Nabi. Habis dah seminggu tak jumpa Nabi ni, aku tambah 10,000 lagi. Sekarang aku tiap-tiap hari 25,000 aku selawat. Tuan-tuan pernah solat hajat minta dengan Allah nak mimpi jumpa Nabi? Pernah? Berapa rakaat? Tuan-tuan bermula pada malam ni sebelum tidur solat hajat. Sebelum tidur solat hajat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku tahu aku tak layak ya Allah. Mana layaknya nak jumpa kasih orang? Mana boleh? Kan saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu. Tuan-tuan ingat lagi? Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni saya baca tuan-tuan sekalian, saya baca sikit. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah, Nabi kita adalah utusan Allah. Wa syafi'una, dialah yang akan bagi syafaat kepada kita. Siapa dia? Habibullah, dia kekasih Allah. Mana boleh nak jumpa kekasih orang? Kekasih Allah lagi lah ya. Kalau saya tanya Tuan Haji, Tuan Haji mana? Tuan Haji ada kekasih tak? Mesti Tuan Haji kata ada. Ada ya? Alhamdulillah. Sebab ada setengah orang dia tak berani nak mengaku ada kekasih. Tuan-tuan ada kekasih? Datuk ada kekasih? Ada. Siapa kekasih kita? Isteri kita tu lah. Ni yang takut-takut nak mengaku ni ada kekasih lain ke apa ni? Tak ada lah kan? Ada. Okey, Tuan Haji ada kekasih. Jadi saya pun cakap kat Tuan Haji, Tuan Haji, boleh saya nak jumpa kekasih Tuan Haji? Mesti Tuan Haji kata, apa hal ustaz ni? Pelik ni. Ginilah kalau Tuan Haji tak nak bagi saya jumpa, saya mimpi boleh? Ini lagi parah. Nak mimpi jumpa kekasih orang. Jumpa kekasih sendirilah. Apa maksudnya tuan-tuan? Mana boleh jumpa kekasih orang? Nabi Muhammad itu siapa? Kekasih Allah. Habis macam mana? Itulah Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia tengok kita kalau betul-betul nak jumpa kekasihnya, dia bagi. Macam mana nak? Minta dengan dia lah. Dan tunjuk kesungguhan. Tunjuklah kesungguhan sikit. Apa kesungguhan? Ya Allah, 10,000 satu hari ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ada amalan-amalan, nanti kita jumpa lain kali lah tuan-tuan. Saya senarai amalan-amalan. Antara amalan paling cepat, antara dulu saya rasa ada yang kita duk belajar kitab hati yang berzikir. Nanti kita sambung akan datang lah tuan-tuan. Hati yang berzikir tu. Tu kenapa saya letak di dalam buku tu ada kalimah Allah tu. Yang latar belakang dia hitam, tulisan dia putih. Yang tu kalau tuan-tuan amal yang tu, insya-Allah tak lama. Tak lama tuan-tuan sekalian dia, insya-Allah dia akan mimpi jumpa Nabi. Tapi walau bagaimanapun, selain daripada usaha itu, kita solat hajat. Sebelum tidur tuan-tuan solat hajat 2 rakaat. Kalau 4 lagi baik, 2 rakaat untuk solat taubat, 2 rakaat lagi untuk solat hajat. Untuk apa? Kalau tidur malam ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Berilah izin kepada aku ya Allah. Aku merayu kepadamu ya Allah. Aku ingin bermimpi jumpa dengan Nabi-Mu. Dan kalau boleh ya Allah, di saat aku bermimpi ya Allah, tolong bagi izin kepada aku nak bersalam ya Allah. Biar bersentuh kulit kita tuan-tuan. Mimpi-mimpi lah ya. Tak ada masalah janjinya, kerana mimpi itu benar. Diri Nabi itu adalah rahmat. Baik, yang ketiga lah tuan-tuan ya. Yang ketiga, sebab nak habis dah ni, nak habis dah ceramah kita ni tuan-tuan. Yang ketiganya ialah kena ada cinta dan rindu kepada Nabi. Wajib tuan-tuan, hukum dia wajib, hukum dia cinta dan rindu pada Nabi. Di sini tuan-tuan saya baca beberapa perkara yang boleh ambil perhatian kepada kita semua. Satu kali kata Sayyidina Anas bin Malik ya, sebab tu ada setengah ulama dia kata begini, Nabi lain dia bawa agama, dia bawa risalah.
Nabi Muhammad dia bawa dua. Dia bawa risalah Islam dan dia bawa mahabbah, dia bawa cinta. Sebab tu dia katakan Nabi Muhammad Nabi yang paling mencintai umat, kerana dia adalah Habibullah, dia kekasih Allah. Baik, satu kali Sayyidina Anas bin Malik, hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari, faqad akhrajal Imam Al-Bukhari an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kharajtu ma'a Rasulillah. Saya terjemah mudah tuan-tuan, kalau kita baca Arab dulu lambat sangat masa. Dia kata Sayyidina Anas kata, hadis ini hadis sahih daripada Imam Bukhari. Sayyidina Anas kata, satu hari aku keluar bersama Rasulullah ila Khaybar. Dia pergi kepada peperangan Khaybar. Dan aku jadi khadam Nabi pada masa itu. Falamma qadiman Nabi, apabila selesai peperangan, Nabi kembali ke Madinah. Raji'an, Nabi kembali ke Madinah. Maka Nabi melalui Bukit Uhud. Masa balik ke Madinah tu melalui jalan berdekatan dengan Bukit Uhud. Nabi kata apa? Hadza jabalun, wahai sahabat, Bukit Uhud ni, hadza jabalun, Bukit Uhud ni yuhibbuna, dia mencintai kita. Wa nuhibbuhu, dan aku nak bagi tahu pada kamu kau semua, kita juga kena mencintai dia. Tuan-tuan, Bukit Uhud. Tuan-tuan, kalau ada ustaz mengajar, tuan-tuan nampak tak tiang ni? Batu ni kan? Batu ni dia cinta kat tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan cakap apa? Betul kan ni ustaz ni? Maka tuan-tuan kena cinta kat batu ni. Ni. Ni mihrab, dia panggil mihrab ni. Ni tiang-tiang ni, tiang-tiang batu-batu ni, tiang-tiang ni, simen ni, dia cinta kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena cinta kat dia. Tuan-tuan akan rasa apa? Ya ke ni ustaz? Ustaz jangan bergurau ustaz. Batu mana ada hati, mana ada perasaan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah tuan-tuan. Batu Bukit Uhud tu, dalam Nabi mengatakan hadis sahih, hadza jabalun yuhibbuna, Bukit Uhud ni dia cinta kat kita. Wa nuhibbuhu, kami mencintai dia. Maknanya tuan-tuan, Bukit Uhud yang kaku, yang beku, yang kita kata pada pandangan akal kita tak ada perasaan, tak ada hati, dia ada perasaan cinta pada Nabi. Macam mana saya dengan tuan-tuan? Dia adalah hati saya, adalah hati tuan-tuan. Itu satu kali. Kali yang kedua dicerita min ghazwah Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Ya, bila mana Nabi selesai daripada peperangan Tabuk, maka Nabi sampai ke Madinah. Maka Nabi kata hadhihi Tabah, tanah ni, tanah Madinah ni. Wa hadza Uhud, dan begitu juga Bukit Uhud itu, kata Nabi. Jabalun, dia ada suatu bukit, yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang mana tanah Madinah ini dan Bukit Uhud itu dia mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Maknanya apa tuan-tuan? Sebab tu dikatakan wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah lagi saya nak sebut pada tuan-tuan. Bukit Uhud ni tuan-tuan, oleh kerana dia cinta Nabi, cinta mesti ada rindu. Mustahil cinta tanpa rindu. Betul tuan ya? Kalau tuan mendakwa bahawa tuan cinta pada Nabi, tuan akan rasa rindu pada Nabi. Rindu yang bersangatan pada Nabi. Tidak akan mungkin cinta tanpa rindu. Saya cinta kat dia ustaz, tapi saya tak pernah rindu pada dia. Ini masalah yang pencinta ni, pencinta yang bermasalah. Saya rindu kat dia ustaz. Kenapa sampai rindu? Cinta kat dia ke? Tak, tapi tak cinta. Rindu tanpa cinta, boleh? Tak juga tuan-tuan. Rindu dan cinta ni, sebab tu salah satu daripada tanda kita cinta Nabi, ya, dia tulis dalam buku ni ialah syauq, ya, rindu sangat-sangat pada Nabi. Baik, maka Bukit Uhud, dengan sebab dia cinta Nabi, maka dia rindu pada Nabi. Maka satu kali Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, maka dia panjat Bukit Uhud. Bila mana panjat Bukit Uhud, wartajja, Bukit Uhud tu bergegar tuan-tuan, bergegar. Sebab apa dia bergegar? Farhan, dia rasa gembira. Sebab apa rasa gembira? Bidiqa'il mahbub, sebab dia telah bertemu dengan orang yang dicintai. Tuan-tuan, kalau cinta dan rindu, sudah tentulah ingin bertemu, betul ya? Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammad, ada seorang sahabiah, Nabi dah wafat, maka dia menanggung satu kerinduan tak mampu dia tanggung. Akhir sekali dia pergi jumpa Sayyidah Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, aku datang, aku rindu pada Nabi, aku nak tengok kubur Nabi. Boleh tak kamu selak sikit tabir? Pada masa tu ada tabir. Maka tuan-tuan, Sayyidah Aisyah kata boleh. Maka dia selak kubur Nabi. Perempuan tersebut tuan-tuan dalam kitab dia bagi tahu apa? Fabakat. Lalu bila mana di saat dia tengok kubur Nabi, fabakat, dia menangis. Hatta matat, sehingga mati dia tuan-tuan.
Dia tengok kubur Nabi, dia menangis, dia menangis, dia menangis kerana rindu sangat pada Nabi. Hatta matat, mati dia di situ. Ini disebut dalam kisah-kisah ni, dalam kitab-kitab ni tuan-tuan. Allah, ya, kalau saya dengan tuan-tuan tak sampai mati pun, sampai tuan-tuan pernah pensan rindu pada Nabi. Pensan. Ya. Orang sebut nama Nabi, orang selawat kepada Nabi, kita rindu sangat. Kadang-kadang kita pensan. Tuan-tuan pernah? Ya. Azan ke tuan ya? Sila azan dulu tuan-tuan. Silakan azan. Silakan. Kita sambung sikit lagi lah tuan-tuan sekalian, ya, dalam 5 minit lagi lebih kurang. Maka itu di antara saya baca yang tadi. Maka bila mana Nabi panjat Bukit Uhud, wartajja, Bukit Uhud tu bergegar sikit, dia bergerak. Sebab apa dia bergerak? Kerana terlalu gembira. Farhan, ya, terlalu gembira. Kemudian sebab apa dia gembira? Biliqa'il mahbub, kerana pada waktu itu dia sudah berjaya bertemu dengan kekasihnya yang dicintainya. Hina, ketika mana tapak kaki Nabi itu lamasat qadamuhu asyarifah, ketika mana tapak kaki Nabi itu dah pijak kat atas belakang dia tu, maka tuan-tuan dia bergegar kerana apa? Dia terlalu amat gembira. Baik, maka Nabi kata apa pada dia? Uskun Uhud, wahai Uhud, duduk diam. Uskun, duduk diam. Ni tuan-tuan sekalian, satu benda yang agak pelik, Nabi bercakap dengan batu. La haula wala quwata illa billah. Ada seorang syekh guru saya masa saya duduk mengaji di Hadramaut dulu, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Bukan Habib Ali yang ni Al-Hamid, ya. Dia kata Nabi ni dia datang dalam hidup kita ni, pertama dia bawa Islam, ni sudut-sudut lain ni tuan-tuan. Yang kedua dia bawa dan mengajar kita makna dan erti sebuah kehidupan. Tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan belajar ini, tuan-tuan belajar apa makna kehidupan ni. Maka ni salah satu apa yang Nabi tunjuk, bahawa di sekitar kita ni nampak kita kata apa, nampak kaku, nampak beku, nampak tak tahulah kita nak cakap apa tuan-tuan. Pokok-pokok tu dia hanya bergoyang, dia ditiup angin, tapi dia ada perasaan tuan-tuan, dan kita kena hormat pada dia. Jangan ikut suka nak pergi tebang, nak pergi tendang, ya. Batu-batu tu kita nak kata apa, kita sepak batu, kita sumpah batu tu, jangan tuan-tuan. Subhanallah. Ni Nabi bercakap dengan Bukit Uhud, uskun Uhud, duduk diam wahai Uhud, duduk diam. Falaisa alaika illa nabiyyun, ya, tidaklah di atas kamu sekarang ni ialah nabi. Kamu jangan bergegar, ya. Nabi ni ada atas kamu ni. Wasiddiq, dan sahabatku yang nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, tolong hormat, jangan bergegar. Wasyahidan, dan 2 orang yang akan mati syahid. Nabi dah bagi tahu dah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Umar, ni dua sahabat aku ni, ini 2 syahid ni, kamu jangan bergegar. Fasakana, lalu Bukit Uhud pun tenang dia, tak bergegar dia. Apa makna ni tuan-tuan? Maknanya kalau Bukit Uhud begitu sekali rindu pada Nabi, bergegar dia tuan-tuan. Macam saya tuan-tuan, macam kita semua, maknanya sewajarnya saya dengan tuan-tuan, bila mana ingat Nabi, bergegar jiwa kita. Mintalah tuan-tuan, minta dengan Allah. Kalau dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan tak ada lagi perasaan itu, minta dengan Allah. Ya Allah, aku doa padamu, ya Allah, Kau masukkanlah dalam hati aku, ya Allah, di saat aku menyebut nama Nabimu, ya Allah, ya, tercetus satu kerinduan yang begitu amat sangat, ya Allah. Ini tuan-tuan sekalian, dia di antara perkara yang banyak lagi cerita. Ada Batan Tamar tu tuan-tuan dah biasa dengar. Batan Tamar ni, bila mana Nabi dapat mimbar baru, Nabi berdiri atas mimbar baru, Nabi duduk khutbah, dia menangis. Menangis dia seumpama apa tuan-tuan? Disebut di sini ialah seumpama bayi. Fatabki bukaan as-sabi, dia menangis macam bayi, merengek-rengek. Maka Nabi turun balik daripada mimbar, Nabi tepuk-tepuk dia. Nabi kata kita apa? Nabi, itulah dia tuan-tuan sekalian. Ada kita kata pujuk lah. Dan dikatakan kalau Nabi tak pujuk dia akan menangis sampai kiamat. Kenapa? Kerana dia sudah merasai bahawa di saat Nabi duduk di atas mimbar baru, sudah tentu Nabi tak duduk lagi atas dia. Dia meluahkan kerinduan dan kecintaan dia. Jadi inilah 3 perkara tuan-tuan di saat kita menyambut Maulidur Rasul. Yang pertama, biar ada kegembiraan dalam hati kita. Gembiranya kita menjadi umat kekasih Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih gembira dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, kita menjadi umat kekasih Allah.
Ya. Nabi Muhammad ni di saat orang masuk neraka, yang masuk neraka, yang masuk syurga, Nabi ni dia pergi tanya malaikat, wahai malaikat, ada tak umat aku dalam neraka? Malaikat kata ada. Dia ada iman tak wahai malaikat? Ada. Berapa besar iman dia wahai malaikat? Ya. Malaikat jawab, besar debu. Maka Nabi kata, Nabi sujud pada Allah, wahai Allah, tolong selamatkan umatku, dia ada iman kepadamu wahai Allah, besar debu. Itu nilai iman, tuan-tuan. Maka Allah angkat. Nabi pergi lagi, tanya lagi, ada lagi tak wahai malaikat? Ada. Dia ada iman tak? Ada. Berapa besar iman dia? Kecil sikit pada debu. Ni istilah tuan-tuan, asghar. Kalau bahasa Arab, lebih kecil. Nabi pergi lagi, lebih kecil lagi. Nabi pergi lagi, beberapa kali. Ada lagi tak? Ada lagi. Yang ni ada lagi iman tak? Ada. Besar mana iman dia? Lebih kecil daripada debu. Wahai Allah, ada umatku dalam neraka wahai Allah, dia ada iman ya Allah, tolonglah ya Allah, angkat. Tuan-tuan, Allah angkat balik. Akhir sekali, pergi kali tak akhir, ada lagi tak? Ada umatmu, ada lagi. Tapi yang ni dah tak ada, langsung tak ada iman. Menangis Nabi, tuan-tuan, dah tak mampu nak tolong. Iman kepada Nabi. Sebab tu tidak ada, sebab tu bicara pasal Nabi, bicara iman. Tuan-tuan, minta dengan Allah, tolonglah Allah, kekalkan kami. Nanti kita baca Allah ma'ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan aku beriman. Wa amitna bil iman. Seandainya sampai satu waktu aku akan meninggal dunia, ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan beriman. Ya. Wahsyurna bil iman. Di saat engkau himpunkan kami di akhirat, ya Allah, tolong engkau himpunkan kami dalam keadaan orang-orang yang beriman, dalam kumpulan orang beriman. Wa adkhinal jannata ma'al iman. Maknanya iman tu nilai untuk bawa saya dengan tuan-tuan ke syurga Allah. Iman kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua ialah merasai rahmatnya Nabi. Macam mana cara? Selawat. Tuan-tuan selalu berinteraksi dengan selawat. Berapa banyak? Tuan-tuan, paling-paling kalau tuan-tuan nak rasa kehebatan selawat ni, tuan-tuan baca 1000 kali satu hari. Dan ada ulama, dia baca 1000 kali satu hari, tiap-tiap malam dia jumpa Nabi. Tapi baca bukan sekadar bilangan, tuan-tuan. Baca biar ada rindu dalam ni. Ada rindu. Ya, baca bukan sekadar baca, tuan-tuan. Ada rindu. Ada selawat paling cepat saya boleh ajar pada tuan-tuan untuk sampai ke 1000. Mudah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ni antara saya terima dengan guru saya Habib Muhammad Alawi Al-Andrus. Ya, di Tarim dulu. Ni selawat paling laju kalau nak dapat 1000. Kenapa? 1000 ni dia ada kelebihan dia. Tuan-tuan baca sampai 40 hari, tuan-tuan tengok. Kalau Allah izin hari yang ke-40 tu, tuan-tuan akan jumpa Nabi. Kalau Allah izin, dengan izin Allah, dengan melihat diri dan jiwa kita. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya ingat 15 minit, paling-paling lama 20 minit, tuan-tuan dapat 1000. Bukan kata duduk ni, tak adalah, tuan-tuan nak pergi mana bacalah kan. Nak bawa kereta pagi-pagi nak keluar, nak pergi pejabat, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli. Guna kaunter pun boleh. Lagi mudah nampak. Cukup 1000. Yang ni kita kadang-kadang kita tak ingat. Okey, tuan-tuan sekalian, dia setakat tu dahululah. Yang ketiganya ialah mahabbah. Minta dengan Allah supaya Allah letak dalam jiwa kita cinta sungguh-sungguh pada Nabi dan rindu pada Nabi. Ada seorang tu, saya ceramah ada satu tempat. Dia di Indonesia, di Bukit Lancung. Saya ceramah pasal Nabi. Kemudian dia datang lepas isyak, lepas ceramah, tuan-tuan. Dia bukan datang masa ceramah. Dia kata, ustaz ke ceramah tadi? Ya, saya. Boleh saya nak peluk ustaz? Saya pun termenung juga. Ni sebelum COVID. Sekarang tak boleh, tuan-tuan sekalian. Sebelum COVID, boleh saya nak sepeluk ustaz? Boleh. Dia pun peluk lama, tuan-tuan. Dia peluk, dia menangis. Kemudian, terima kasih ustaz ya. Saya kata, apa tuan? Saya dengar daripada rumah ustaz sebut Rasulullah. Banyak kali ustaz ulang Rasulullah. Ustaz tahu saya menggelupu menangis. Dia kata, saya rindu pada Rasulullah. Ya, ustaz mengajar, ustaz sebut Rasulullah, saya rindu Rasulullah. Saya menangis di rumah. Dia kata, saya nak jumpa ustaz ni. Dia cakap, tuan, dia datang. Dia pun cerita satu benda, tuan-tuan. Saya ustaz, betul tak betul saya? Kenapa? Saya tanya. Saya ni ada hari-hari saya rindu Rasulullah. Saya masuk ke dalam hutan jauh dengan orang, saya meraung kat situ. Dia kata, saya meraung, saya menangis. Saya takut ada orang kata saya itu. Dia masuk, tuan-tuan. Maknanya, macam mana ustaz boleh ke? Boleh, saya cakap boleh. Masuklah ke tempat mana-mana, duduk dari mana-mana, tuan-tuan, menangis rindu Rasulullah, nak meraung ajalah. Semoga ia menjadi saksi bahawa benar-benar kita mencintai Nabi. Allah akan rindu dan cinta juga pada kita dan maafkan kita dengan kesalahan kita.
Bacalah tuan-tuan 1000 kali Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi untuk penutup saya nak baca satu qasidah yang saya baca di madrasah saya ni tuan-tuan. Tiap-tiap minggu kami buat selawat 10,000. Sebulan sekali akhir bulan, Jumaat akhir bulan kami baca 100,000. Alhamdulillah, oleh kerana kita dah budaya baru ni, norma baru, kita buat online. Dulu tak buat online. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak ikut, saya bagi link dia. Ya duduk rumah pun tak apa, tuan-tuan baca daripada rumah, tapi tuan-tuan buat komen lah untuk tulis. Kalau dah biasanya baca 200, tulislah angka 2, kita nak himpun. Sebulan sekali kami baca 100,000, dan di siri yang ke-13 maknanya kita dah baca 1,300,000. Ya, moga-moga Allah terima. Ni bukan apa saya nak sebut sikit, kalau nak sertai, moga-moga tuan-tuan makin ramai, makin berkat ya majlis. Saya nak baca sikit tuan-tuan sekalian supaya menghiasi kegembiraan pada malam ni. Ya, iaitu satu qasidah ringkas yang kami duk baca. Sikit je lah, sikit saya nak sebut. Sebab kadang-kadang guru-guru saya dulu dia baca qasidah supaya mencetuskan rasa gembira. Sedikitlah tuan-tuan. Saya nak baca, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallama alaihi. Ya kaukabal asri ya nur barina, ya kaukabal asri ya nur barina, laulaka lam yasri nurul huda fina, nurul huda fina, al-aidu بلقياكم نحيا برؤياكم والقصد رضاكم مولاي فهمينا مولاي فهمينا البعد لنا ليل والفجر هو الوصل البعد لنا ليل والفجر هو الوصل فكربكم يحلو لدى المحبين لدى المحبين يا كوكب العصر يا نور بارينا يا كوكب العصر يا نور بارينا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Nabi Muhammad ni tuan-tuan nur, cahaya petunjuk. Apa makna cahaya? Cahaya ni ialah sesuatu yang menampakkan. Saya pernah sebut di sini. Ya. Ni cahaya ni tuan-tuan. Kita nampak yang sebenarnya kita nampak cahaya. Dengan cahaya inilah menzahirkan nampaknya dinding, nampaknya mihrab, nampaknya saf. Itu cahaya. Maka Nabi ni dia hadir dalam hidup kita, dia bawa cahaya. Dengan cahaya tu kita nampak Allah, kebesarannya, keagungannya, kehebatannya, kewujudannya. Nampak, bukan nampak dengan ni, dia tuan-tuan, nampak dengan hati kita. Itulah Rasulullah. Kalau tidak, tanpa Rasulullah, saya dengan tuan-tuan dalam kegelapan. Sebab tu manusia tak nampak, ya, tak nampak yang mana satu Tuhan. Akhir sekali monyet tu Tuhan. La ilaha illallah. Dalam kamus kata monyet, dia tiba-tiba dia cakap Tuhan. Lembu tu, lembu dalam kamus pun cakap lembu, dalam pengajian buku-buku lembu, tiba-tiba dia kata Tuhan. Sebab dia tak nampak Tuhan yang sebenar, sebab dia tak ikut Nabi. Itulah Nabi Muhammad yang saya baca tadi. Al-aidu biluqiyakum. Satu hari raya bila saat kami bertemu denganmu. Tuan-tuan, tidak ada satu kegembiraan kalau saya dengan tuan-tuan kembali ke akhirat, kita dapat jumpa Nabi. Dan tuan-tuan kena ingat, di saat tuan-tuan kembali ke akhirat, kalau tuan-tuan tak jumpa Nabi di akhirat, di telaga Kausar Nabi, bermakna kita bukan ahli syurga pada waktu itu. Maka tidak ada satu hari raya yang lebih besar menggembirakan kami di saat kami kembali ke akhirat, kami bertemu denganmu. Itulah hari raya. Kenapa? Itulah hari syurga bagi kita. Siapa balik akhirat tak jumpa Nabi, tak dapat minum air telaga Kausar, berarti dia tidak ahli syurga. Itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi saya setakat itu dahulu tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah bawa kerinduan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati anak cucu kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami,
pada malam ni ya Allah, kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah, kami yang hina ya Allah, berbicara tentang Nabi-Mu ya Allah, berbicara tentang kekasih-Mu ya Allah, berbicara tentang insan yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Walau bagaimanapun kami yang hina ini ingin berdoa, memohon, merayu kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang penuh keimanan kepada-Mu dan kepada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah, anugerahkan dalam hati kami rasa rindu dan cinta kepada Nabi-Mu untuk bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, sebelum kami meninggal dunia ya Allah, Engkau izinkanlah kami ya Allah, Kau perkenankanlah kami ya Allah agar kami dapat bermimpi bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah. Dan Kau izinkanlah untuk kami bersalam dengan Nabi-Mu dalam mimpi kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.